Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua yang hadir pada hari ini ke webinar umum kesihatan anjuran pusat kepimpinan Tun Fatimah Hashim UKM bersama dengan NCWO. Dan ini merupakan siri webinar umum kita yang ke-11 bagi tahun 2022. Jadi tanpa membuang masa, kita akan bermula sekejap lagi. Dan sebelum itu ingin saya sampaikan beberapa housekeeping announcement. Jadi pada hari ini kita akan mendengar ceramah kesihatan umum daripada Dr. Teo Ik Hui daripada UMMC, dan kita akan dengar ceramah. Seterusnya akan ada sesi soal jawab at the end of the session. Dan saya amat berharap bahawa sepanjang sesi ceramah kita, para peserta tolong mute-kan Zoom kita tu supaya kita dapat fokus kepada ceramah kita pada hari ini. Dan selain daripada itu, kita mengalu-alukan soalan-soalan daripada peserta pada hari ini. Jadi mohon peserta typekan soalan di ruangan chat dalam platform Zoom kita, dan at the end of ceramah saya sebagai moderator akan membacakan soalan-soalan tu untuk kita punya tetamu jemputan menjawablah soalan-soalan kita tu. Okey, saya Dr. Teo. Saya merupakan pakar obstetrik dan ginekologi yang sekarang bertugas di Pusat Perubatan Universiti Malaya. Dan ceramah yang saya akan sampaikan hari ini ialah mengenai barah pangkar rahim dan bagaimana kita boleh mencegah barah pangkar rahim ini, cervix, ataupun kita panggil cervix. Okey, so sebelum itu, mari saya terangkan apa itu cervix ataupun pangkar rahim. So, pangkar rahim ini merupakan adakah dia sebahagian daripada rahim ataupun dia organ satu lagi. So pangkar rahim dia merupakan dia terletak di bahagian bawah rahim, di mana fungsi pangkar rahim dia semasa mengandung dia memastikan bahawa kandungan boleh dibawa sehingga ke 40 minggu term. Okey, dan pangkar rahim inilah bahagian yang akan dilate ataupun membesar semasa proses bersalin. So pangkar rahim ni dia berada di antara rahim dengan bahagian faraj. So dia sebahagian daripada rahim, tetapi cara yang macam mana dia boleh dapat kanser pangkar rahim, dia merupakan satu proses yang berlainan berbanding dengan kanser bahagian-bahagian organ-organ lain seperti kanser ovari begitu. Sebab kanser ovari ataupun kanser rahim ataupun kanser fallopian tube, dia kebanyakan masa dia berlaku, kita tak tahu apa punca yang boleh berlaku. Tetapi sekarang untuk kanser cervix ataupun kanser pangkar rahim kita sudah temui apa punca dia. Okay. So sebelum ni saya rasa banyak wanita yang tahu untuk mencegah kanser pangkar rahim, cara yang paling kita sarankan ialah membuat pap smear. Okay. Pap smear merupakan satu test yang sangat lama dan perlu dibuat oleh doktor. Okay, di mana doktor itu akan masukkan mulut itik. Okay, sebelum tu wanita perlu hadir ke klinik kesihatan ataupun hospital. Lepas tu doktor akan masukkan mulut itik. Lepas tu doktor akan masukkan satu brush untuk ambil sampel daripada permukaan pangkar rahim. Di mana sampel itu akan dihantar ke lab dan kita akan cek sama ada mengandungi sel-sel barah ataupun sel-sel yang tidak sihat di atas permukaan pap smear itu. So, kebanyakan wanita sangat takut membuat pap smear sebab takut sakit, tak malu dengan doktor, sebab sibuk dengan kerja, susah nak pergi hospital, ataupun susah nak sibuk dengan kerja, susah nak hadir di klinik kesihatan untuk buat test ni. Jadi sekarang kita sudah ada satu test lagi yang terbaru, yang lebih efektif, lebih senang dibuat, dan kebanyakan wanita yang sudah buat test itu pun gembira selepas buat test tu dan mereka cakap boleh lagi ulangi test ni.
Okey, jadi apakah test ni? Saya akan terangkan dengan lebih lanjut selepas ini. Dan test inilah yang saya akan sarankan untuk semua wanita mesti buat, sebab test inilah yang boleh kita buat untuk mencegah dan menghapuskan kanser pangkar rahim. So kenapa kenapa yang matlamat ini sangat penting? Sebab WHO pun telah keluarkan strategi untuk guide semua-semua negara di dunia ini supaya kita boleh mencegah dan menghapuskan kanser pangkar rahim seawal tahun 2030. So macam mana kita boleh menghapuskan kanser pangkar rahim di riwayat kita? Dengan 3 cara yang sangat senang sahaja. Okey? Nombor 1, vaksinasi. Nombor 2, saringan pangkar rahim secara berkala. Dan nombor 3, mendapat rawatan awal sekiranya terdapat pra-kanser ataupun kanser tahap awal. Okey, dengan 3 strategi ini sahaja yang sangat senang, kita boleh menghapuskan kanser pangkar rahim di riwayat kami seawal tahun 2030. Alright, so kenapa kanser pangkar rahim sangat penting? Kenapa? Sebab kanser pangkar rahim merupakan kanser yang ketiga paling biasa di kalangan wanita di Malaysia. Okey, dan dia merupakan kanser yang kedua paling tinggi, especially di kalangan wanita yang berumur 15 sehingga 44 tahun. Kenapa golongan 15 sehingga 44 tahun ini sangat penting? Sebab di umur inilah, okey, seseorang wanita tu paling berjaya dalam kerjaya dia. Okey, di semasa umur inilah 15 sehingga 44 tahun ini, seseorang wanita tu, seseorang ibu tu perlu memastikan bahawa anak dia membesar dengan cepat, okey, boleh naik universiti. So sekiranya kita ada cara yang kita boleh mencegah ataupun menghapuskan kanser pangkar rahim, jadi kita semua mesti buat. Okey? Jadi semestinya semua wanita-wanita pernah Google mengenai kanser pangkar rahim kan. Jadi kebanyakan pesakit pun tanya saya lah, adakah sekiranya adik saya ataupun kakak saya dapat kanser pangkar rahim, adakah saya akan dapat? Tidak. Okey, sebab kanser pangkar rahim ni dia bukanlah penyakit keturunan. Okey, bermaksudnya dia bukan sekiranya macam ibu ada kanser pangkar rahim, anak semestinya ada. So bukan, dia bukan penyakit keturunan dan dia tiada juga kaitan dengan masalah genetik. Okey. Dan yang paling penting sekali di sini, kanser pangkar rahim bukan penyakit kelamin. Okay, ini mesti semua orang mesti ingat sebab kebanyakan banyak lagi terdapat stigma-stigma yang berada di sekelilingi di internet yang menyatakan bahawa kanser pangkar rahim dia berkaitan dengan kanser penyakit kelamin. Actually bukan. Dia bukan penyakit kelamin. Okay? Jadi apa punca kanser pangkar rahim ni? Okay, kanser cervix ataupun kanser pangkar rahim adalah disebabkan oleh jangkitan berterusan oleh sejenis virus nama dia Human Papilloma Virus atau selalu kita panggil HPV. So, kenapa jangkitan berterusan? Sebab jangkitan kuman HPV ni kebanyakan masa dia akan hilang dengan sendiri. Okay, tanpa buat apa-apa. So, sekiranya virus ni berada di pangkar rahim secara berpanjangan dan menyebabkan jangkitan berterusan, dan itulah yang menyebabkan seseorang wanita itu lebih berisiko untuk mendapat kanser pangkar rahim. Okay. Jadi apa itu HPV, Human Papilloma Virus? Adakah dia sejenis virus yang menyebabkan penyakit kelamin ataupun apa virus ni? So HPV ini merupakan satu virus yang sangat biasa, okay, yang berada di sekeliling kita. Dan virus ni jugalah dia yang menyebabkan ketuat ataupun skin wart, okay, yang berada di kulit. Jadi terdapat banyak jenis, beratus-ratus jenis virus HPV ini berada di sekeliling kita dan kebanyakan HPV ini adalah tidak berbahaya. Okay, so HPV ini macam mana kita mengkategorikan HPV ini? So seperti COVID kan, virus COVID dia dikategorikan ikut dia punya virus strain, macam ada Omicron, ada Alpha, Beta semua tu kan. Jadi HPV ini dikategorikan ikut nombor 1 sehingga beratus-ratus. Tetapi kebanyakannya
adalah dikategorikan sebagai risiko rendah dan tidak membahayakan. Okey, yang seperti yang menyebabkan ketuat kulit tu, dia adalah disebabkan oleh HPV yang berisiko rendah. Tetapi apa yang penting di sini ialah HPV, jenis HPV yang berisiko tinggi, high risk HPV. Okey, ada 14 jenis HPV yang berisiko tinggi yang boleh menyebabkan kanser pangkar rahim. So, di antara 14 jenis ni, nombor 16, 18 dengan 51 yang paling tinggi risikonya. Alright. So, jadi macam mana seseorang wanita boleh dapat jangkitan HPV? Okey. Cara yang paling pertama melalui hubungan kelamin. Okey. So, hubungan seks, hubungan kelamin. Tetapi nanti wanita akan tanyalah, "Oh doktor, tetapi saya seorang suami sahaja. Adakah saya berisiko dapat juga?" Yes, walaupun seorang suami sahaja seumur hidup ataupun seorang pasangan sahaja, ataupun kamu mempunyai pengalaman seks yang sekali sahaja dalam seumur hidup pun berisiko dapat jangkitan HPV ini. Virus HPV ini seumpama virus selesema. Okey, dia berada di sekelilingi kita sahaja. Okey. So, kebanyakan masa dia berada di kulit. Okey, di kulit tangan, kulit kaki, dan termasuk kulit permukaan sel di bahagian pangkar rahim. So, dan yang paling penting sekali saya nak menegaskan sekali lagi bahawa HPV ini, jangkitan HPV, dia bukanlah penyakit kelamin, STD. Dia bukan STD. Okey? So, virus ni dia sangat biasa, dia akan datang, dia akan hilang. Macam selesema juga, okey? Tidak boleh buat apa-apa untuk elakkan sebab dia akan dalam sepanjang umur hidupmu memang akan dapat juga jangkitan kuman HPV, tetapi kebanyakan masa dia akan hilang secara sendiri. Okey. Sebab jangkitan HPV ini dia sangat biasa dan dia berada di kulit kita sahaja. Okey. Dalam 10 wanita orang, 8 bukan wanita sahaja, dalam 10 orang, lelaki ke ataupun perempuan, 8 di antara 10 ini akan dijangkiti oleh HPV pada suatu ketika di sepanjang riwayat ni. Okey. Dan ini tidak boleh dielakkan. Okey, ini seperti virus selesema jugalah. Okey, dia akan datang dan kebanyakan masa tidak menunjukkan apa-apa tanda atau simptom. Okey, seseorang tu sekiranya ada jangkitan HPV, dia tidak akan tahu sebab dia tak ada simptom langsung. Bukannya tiada keputihan, tiada sakit. So dia tidak menunjukkan tanda-tanda ataupun simptom. So kita tidak akan tahu sekiranya dapat jangkitan kuman HPV ini. Dan kebanyakan masanya dia akan hilang secara sendiri. Okey, macam mana dia hilang? Dengan sistem pertahanan imun kita sendiri. Okey, dengan adanya antibodi yang berada di badan kita, antibodi ni dia akan menghapuskan virus ni di pangkar rahim secara sendiri. Okey, so sekiranya seseorang dapat jangkitan HPV ni, so dalam masa setahun ataupun 2 tahun, 90% virus tu akan hilang dengan sendiri tanpa buat apa-apa, tanpa bantuan antibiotik, tanpa jamu-jamu semua, tanpa rawatan apa-apa pun, dia akan hilang secara sendiri sebab antibodi yang berada di badan kita sendiri mempunyai keupayaan untuk menghapuskan virus ini. Okay. So macam mana kita nak tahu sama ada seseorang tu mempunyai jangkitan kuman HPV atau tidak? Hanya boleh dikesan oleh tes HPV PCR. Okay. So sama seperti tes COVID PCR tu. So yang ini hanya boleh dikesan melalui tes HPV PCR. Okay. Jadi macam mana nak buat tes HPV PCR ni, nanti saya akan terangkan dengan lebih lanjut. Jadi apa yang berlaku semasa jangkitan HPV. Okay, so HPV ni sekiranya dia berada di pangkar rahim, dia akan menjangkiti sel-sel yang berada di permukaan pangkar rahim. Okay, so yang HPV akan menyebabkan perubahan sel di permukaan sahaja ya, permukaan pangkar rahim jadi sel yang tidak sihat. Okay, kita panggil dia prakancer. Okay, so selepas antibodi menghapuskan HPV ni, sel-sel yang tidak sihat yang berada di permukaan pangkar rahim tu akan turut hilang juga, akan turut dihapuskan juga. Jadi selepas HPV hilang di pangkar rahim, sel
sel-sel yang berada di pangkal rahim akan kembali ke rahim yang normal, yang biasa. Jadi dia akan jadi sihat balik. Tetapi apa yang berlaku sekiranya HPV ini berada di permukaan pangkal rahim dan menyebabkan bilangan sel-sel yang tidak sihat berada di pangkal rahim itu bertambah. Okey. So lama kelamaan bilangan sel yang tidak sihat tu akan bertambah dan lama kelamaan sel-sel tu akan berubah menjadi kanser. Itulah yang menyebabkan kanser pangkal rahim. Jadi daripada jangkitan HPV sehinggalah sel yang tidak sihat tu jadi kanser, dia ambil masa sangat lama. Okey. Daripada 10 sehingga 15 tahun barulah sel yang tidak sihat itu akan jadi kanser. Jadi proses itu sangat lambat dan kita mempunyai banyak peluang untuk menghentikan proses yang sel yang tidak sihat itu jadi kanser. Jadi itulah yang sangat penting, strategi-strategi yang yang dibuat oleh WHO itu supaya kita boleh laksanakan di Malaysia, supaya kita boleh menghapuskan kanser pangkal rahim ni seawal 2030. So macam mana kita boleh elak daripada dapat jangkitan HPV ni? So sebelum seseorang wanita ataupun seseorang murid misalnya di sekolah tu kan, seseorang tu expose kepada virus HPV ni, kita ada vaksin, vaksin HPV yang boleh menambahkan atau menguatkan sistem imunisasi kita supaya antibody, dia boleh menghasilkan antibody untuk menghapuskan virus ni sekiranya terdapat jangkitan HPV. Okay. So sekiranya seseorang wanita tu telah tidak dapat vaksin, mungkin umur telah meningkat, yang tidak dapat vaksin ni. Jadi apa lagi cara yang kita boleh buat? Next ialah untuk buat saringan pangkal rahim secara berkala. Okay. So sebelum ni saringan pangkal rahim hanya dibuat melalui pap smear sahaja. So sekarang kita mempunyai test yang baru sudah yang dipanggil HPV PCR test, di mana dia boleh dibuat dengan lebih senang dan dibuat oleh wanita sendiri dan dia lebih efektif untuk mengesan jangkitan virus HPV dan mengesan sel-sel prakanser juga dengan lebih efektif. Jadi itulah yang saya akan sarankan untuk semua wanita untuk pergi buat. Okey? Jadi yang next lagi, strategi yang seterusnya apa yang kita boleh buat ialah mendapat rawatan susulan awal. Sekiranya terdapat kanser ataupun prakanser ataupun kanser tahap awal, mesti mendapat rawatan dengan cepat. Dan rawatan prakanser sangat senang dan sangat efektif juga untuk menghapuskan ataupun mengelakkan daripada menjadi kanser. Risiko-risiko yang paling penting dan paling tinggi yang boleh meningkatkan risiko seseorang wanita dapat kanser pangkal rahim adalah tidak melakukan saringan pangkal rahim. Okey, kalau kamu pernah baca dekat online, dekat Facebook, banyak yang menyatakan bahawa risiko dapat kanser pangkal rahim ialah banyak pasangan seks, yang banyak stigma lah yang dibuat di online tu. Actually sebenarnya tidak benar. Risiko yang paling tinggi seseorang wanita boleh dapat kanser pangkal rahim ialah apabila seseorang wanita tu tidak melakukan saringan saringan kanser pangkal rahim secara berkala. Itu yang paling penting dan ia pun telah ditunjukkan oleh banyak-banyak studi dan banyak research di banyak tempat. Okay? So selain daripada tidak melakukan saringan, risiko-risiko lain yang boleh melemahkan sistem imunisasi badan kita pun boleh meninggikan risiko seorang wanita mendapat kanser pangkal rahim. Seperti merokok. Merokok pun sangat penting juga, tinggi risiko dia, ataupun mempunyai sistem imunisasi yang lemah. Seperti sekiranya seseorang wanita mempunyai masalah masalah perubatan seperti SLE, ataupun kencing manis yang tidak terkawal yang di mana sistem imun mereka lemah, ini pun boleh menyebabkan jangkitan kuman HPV berada di pangkal rahim secara berterusan. Alright. Dan 75% wanita di Malaysia tidak melakukan saringan pangkal rahim secara berkala.
Okay, sebelum ini kenapa wanita tidak membuat disebabkan oleh test pap smear. Kebanyakan wanita tidak buat sebab mereka takut buat pap smear. Okay, sebab pap smear sakit, rasa malu ataupun sibuk nak pergi hospital buat. Sibuk, tak ada masa nak pergi klinik ataupun hospital untuk buat saringan pangkar rahim. Tetapi sekarang kita mempunyai satu test yang lebih efektif, lebih berkesan. Jadi semua wanita mesti pergi buat saringan ini. So, saya ingin emphasize lagi, okay, menegaskan lagi, sekali lagi, macam mana kita boleh mencegah kanser pangkar rahim melalui 3 cara yang sangat-sangat mudah sahaja. Okay, nombor 1, vaksinasi. Nombor 2, saringan pangkar rahim menggunakan ujian HPV PCR. Dan nombor 3, rawatan awal sekiranya terdapat prakanser ataupun kanser tahap awal. Okay, yang 3 strategi inilah yang telah disyorkan oleh WHO dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay, dan kita harap yang 3 strategi yang sangat mudah ni boleh diimplementasikan di Malaysia secepat mungkin. Okay, so vaksinasi HPV ini, vaksin HPV telah dimasukkan ke dalam program imunisasi kebangsaan di Malaysia, di mana murid-murid sekolah yang tingkatan 1 semasa mereka berumur 13 tahun akan dapat vaksin ini di sekolah semasa tingkatan 1. Okay. Tetapi semenjak pandemik COVID ni, program ini telah dihentikan untuk sementara waktu dan saya berharap dan kita semua pakar-pakar obstetrik ginekologi pun berharap, pakar-pakar public health pun berharap di mana Kementerian Kesihatan Malaysia akan mula lagi program imunisasi ini di sekolah. Sebab vaksinasi adalah sangat penting dan sangat-sangat efektif untuk mengurangkan jangkitan kuman HPV ini dan seterusnya boleh mengelakkan menghapuskan kanser cervix juga, kanser pangkar rahim. Okay. Dan sekiranya wanita-wanita yang telah melebihi umur 13 tahun dan hendak dapat vaksinasi HPV juga, boleh juga, tetapi vaksin ini hanya boleh didapatkan di klinik luar, di klinik private, di klinik swasta ataupun hospital swasta sahaja sehingga umur 45 tahun. Okey. Vaksinasi paling efektif sekiranya dibagi kepada seseorang wanita sebelum mereka expose kepada kuman HPV ini. Jadi paling efektiflah. Itulah sebabnya kenapa kita bagi vaksin ini untuk murid sekolah apabila mereka umur 13 tahun. Sebab kebanyakan masa masih belum lagi terdedah kepada kuman ataupun virus HPV ini. Jadi itulah masa yang paling efektif untuk mencegah dan menghapuskan jangkitan HPV itu. Jadi walaupun sudah berkahwin, sekiranya seseorang wanita tu berminat untuk dapat vaksin ini juga boleh juga sehingga umur 45 tahun. Pun mempunyai sedikit manfaat juga untuk mengurangkan risiko untuk dapat kanser pangkar rahim. Okay, so ada 3 jenis vaksin yang berada di Malaysia dan kebanyakan dan vaksin tu sama ada 2 ataupun 3 dos dan hanya perlu ambil vaksin ini sekali sahaja dalam seumur hidup. Tidak perlu ulang seperti vaksin COVID. Okay, seumur hidup hanya perlu ambil sekali sahaja vaksin ini. Tidak perlu ulang. Alright. Sekiranya sesiapa yang berminat untuk dapat vaksin ini boleh didapatkan di klinik swasta ataupun hospital swasta dan perlu bayarlah sebab program imunisasi kebangsaan tu diberi secara percuma, tapi sekiranya nak dapat selepas tu memang kena bayarlah. So itu nombor vaksinasi adalah strategi yang pertama. Okay, nombor 2, strategi yang kedua ialah membuat saringan ujian pangkar rahim secara berkala. Okay, sama ada nak buat pap smear ataupun HPV PCR, sekarang WHO ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM di Malaysia ni kita pun sudah mengesyorkan untuk buat HPV PCR sahaja. Okay. Sebab kenapa? Sebab ujian pap smear ni dia merupakan satu ujian pap smear yang sangat test yang sangat dia dicipta dulu. Okay. So macam mana nak buat pap smear ni? Pap smear ni perlu dilakukan oleh doktor sahaja ataupun nurse. So seseorang wanita tu perlu
pergi hospital, dia perlu baring di atas katil, lepas tu doktor akan masukkan mulut itik di tempat di bahagian faraj dan doktor akan mengambil sel di permukaan pangkal rahim. Okay? Dan lepas tu yang brush tu akan disapu di atas slide dan slide tu akan dihantar ke makmal di mana doktor ataupun juru teknologi makmal akan tengok di bawah mikroskop dan tengok sama ada sel-sel yang tidak sihat ataupun sel-sel prakanser dikesan di permukaan pangkal rahim atau tidak. Jadi pap smear adalah satu test yang kurang sensitif, okay? Dia lebih kurang 50% sahaja dalam dia hanya efektif 50% sahaja untuk mengesan sel-sel yang tidak sihat. Kenapa? Sebab dia ditentukan kualiti slides itulah yang ditentukan oleh teknik doktor ambil slides, ambil pap smear semasa kita menghantar slide ke makmal, okey, dan juga terpulang kepada juru teknologi makmal untuk mengesan sel-sel yang tidak sihat di atas slide tu. Jadi itulah yang menyebabkan sensitivity ataupun effectiveness untuk mengesan sel yang tidak sihat daripada pap smear adalah 50% sahaja. Dan disebabkan oleh dia kurang sensitif, jadi untuk mengesan sel yang tidak sihat tu kita perlu buat dengan lebih kerap. Untuk ujian pap smear perlu buat sehingga 15 kali dalam seumur hidup. Maksudnya setiap 2 ataupun 3 tahun ulang ujian test pap smear ni. Jadi masa sekarang zaman ni kita mempunyai satu test yang lebih efektif sudah, di mana kita panggil dia ujian PCR, HPV PCR, test HPV PCR. So tes HPV PCR ni dia mengesan virus HPV. Virus HPV inilah yang menyebabkan sel-sel yang tidak sihat di pangkal rahim dan lama-kelamaan akan jadi kanser pangkal rahim. Jadi tes ni lebih efektif sebab dia test virus menggunakan mesin. Walaupun bilangan virus yang kita dapat daripada tes HPV ni dia sangat sedikit sahaja, mesin pun dia boleh mengesan virus HPV ni. Itulah dia lebih sensitif dan lebih efektif up to 90% dalam mengesan sel-sel yang tidak sihat tu. Dan yang paling bagus sekali lagi, tes ni dibuat sendiri oleh wanita, tidak perlu melawat doktor jadi tidak rasa malu. Okey, dia buat sendiri sahaja dan sangat senang. Dan dalam semua hidup minimum hanya perlu buat 2 kali sahaja tes HPV PCR ni. Itulah sebabnya WHO mengeluarkan 3 strategi yang tadi tu, vaksinasi nombor 1, yang kedua membuat tes ataupun ujian PCR HPV menggunakan tes HPV PCR, okey, dan nombor ketiga mendapat rawatan awal. So strategi itu tidak termasuk ujian pap smear sudah. Jadi sekarang kita pun sedang beralih ke arah ujian PCR HPV dan instead of kita buat pap smear. Alright. So kita telah buat study juga, research sama ada seseorang wanita tu selepas dia buat persampilan sendiri, self test, sebab test ni dibuat oleh wanita tu sendiri. Kebanyakan akan mengesyorkan kepada rakannya, 97% akan mengesyorkan kepada rakan untuk membuat test ni. Dan 99%, hampir 100% akan ulangi lagi test ujian self test persampilan sendiri HPV PCR ni. Sebab test ni dibuat oleh sendiri, dia sangat mudah, cepat dan selesa. Dia tidak sakit langsung. Alright. So itulah kita berharap test ni boleh diperluaskan ke semua klinik Kementerian Kesihatan Malaysia di seluruh Malaysia. Ada banyak jenis tes ujian persampilan sendiri HPV berada di pasaran, tapi apa yang kita dan tes-tes ni dia ada yang jenis mahal, ada jenis yang murah. So apa yang kita sarankan yang kita akan buat di klinik-klinik di klinik kesihatan Malaysia adalah jenis yang pakai swab sendiri sahaja. Okey, swab ni sangat ringan, sangat mudah dibuat dan wanita tu hanya buat sendiri sahaja. Yang tes-tes yang lain seperti Gyniped, dia sangat complicated sikit kalau nak buat sendiri. Okey, tetapi tes ni lah yang paling senang dibuat. Right, dan selepas buat tes ni dan untuk transport dia pergi makmal pun sangat senang sebab dia sangat ringan.
Nanti saya akan tunjukkan bagaimana kita boleh buat test ini. Okey. So selepas seseorang wanita buat test tu dan HPV dikesan. Apa maksudnya? Jangan risau, okey? Jangan panik. Jangan panik sama sekali, jangan panik. Kalau HPV dikesan tidak bermaksud ada kanser pangkal rahim. Alright? So apa yang doktor biasanya akan buat ialah untuk merujuk kamu pergi hospital, di mana doktor di hospital akan tengok pangkal rahim kamu di bawah kolposkop. Ada satu jenis prosedur kita panggil kolposkopi, di mana kita akan tengok bahagian pangkal rahim di bawah mikroskop. Lepas tu, sekiranya terdapat tempat-tempat yang tidak sihat ataupun menunjukkan sel-sel yang tidak sihat tu, doktor akan membuat rawatan di mana permukaan sel-sel yang tidak sihat tu akan dibuang. Dan selepas dibuang, risiko yang sel yang tidak sihat tu jadi kanser adalah sangat-sangat berkurang selepas itu. Dan prosedur kolposkopi ini adalah sangat senang dan cepat. Lebih kurang dari 10 minit dia akan siap dan tidak perlu masuk ward pun. Alright? So jangan risau sekiranya terdapat HPV, tidak bermaksud ada kanser. Itu yang paling penting semua mesti ingat. Okey? Jangan panik, jumpa doktor dan buat prosedur kolposkopi ini. Dan selepas kolposkopi itu sel-sel selepas kita membuang bahagian kulit dekat pangkal rahim tu, risiko jadi kanser tu akan jadi berkurang. Okey? Yang saya sebut sebentar tadi, buat masa sekarang di kebanyakan klinik kesihatan di bawah KKM ataupun di hospital kerajaan kan masih menggunakan pap smear lagi sebab ujian test HPV ni masih belum lagi begitu popular. Okey, yang bahagian ujian test HPV PCR test ni hanya berada di setengah hospital sahaja seperti hospital UKM, hospital UM dan beberapa tempat hospital swasta sahaja. Tetapi kita berharap dengan bajet baru yang di-announce oleh yang baru-baru ni yang telah dibentang baru-baru ni, bajet kerajaan telah memberi bajet supaya saringan kanser cervix boleh dibuat oleh HPV PCR dan untuk tahun depan. Jadi kita berharap HPV PCR test ni boleh diperluaskan di seluruh Malaysia dan boleh dibuat di semua klinik kesihatan ataupun hospital KKM. Dan buat masa sekarang terdapat beberapa klinik kesihatan sahaja yang boleh membuat test HPV PCR ini. Yang saya tahu di sekitar Lembah Kelang di Klang Valley, setengah klinik kesihatan yang besar sahaja boleh buat HPV PCR ni. Dan selain daripada klinik KKM, LPPKN, klinik Nur Sejahtera pun boleh buat ujian HPV test ni secara percuma. Okey, dan kita berharap test ni boleh diperluaskan di seluruh Malaysia supaya semua wanita boleh buat test ni dengan sendiri. Alright. So siapa yang perlu buat test ni? Setiap wanita yang umur 30 sehingga 65 tahun yang ada pengalaman seks mesti buat test ni. Okay, itu yang paling penting. Start bermula daripada umur 30 tahun sehinggalah 65 tahun. Okay. Sekiranya buat test tu negatif, HPV tidak dikesan, test itu hanya perlu diulang selepas 5 ataupun 10 tahun. Berbanding dengan pap smear perlu buat setiap 2-3 tahun kan. Jadi test ni sekiranya HPV tidak dikesan hanya perlu buat selepas 5 sehingga 10 tahun. Dan yang paling penting sekali, test ni dibuat sendiri dan lebih efektif dalam mengesan virus HPV ni. Okey, saya akan menunjukkan satu video macam mana nak buat test HPV PCR ni secara sendiri.
Senang sahaja. Okey. Nampak tak? Saya ada satu swab di sini. Okey. So apa yang perlu buat, putarkan saja, keluarkan swab. Okey. Dia sangat lembut sahaja, seperti cotton bud. Okey. Cotton bud saja. So apa yang perlu buat ialah masukkan swab ni, bukan masuk semua sebab dia ada tanda merah di sini. Masukkan separuh sahaja ke dalam faraj, sama ada seorang wanita tu boleh berdiri ataupun cangkung. Masukkan ke dalam faraj, putar 10 kali. Okay. Lepas tu keluarkan daripada faraj, masukkan balik ke dalam swab. Okay. Itu sahaja. Dan bagi nurse. Itu sahaja. Proses membuat test ni kurang dari 1 minit. Okay. Dan keputusannya akan biasanya dibagi tahu selepas 2 ataupun 3 minggu. Senang sahaja. Semua kebanyakan boleh buat dengan secara sendiri sahaja. Okey, di mana-mana sahaja. Tidak perlu katil yang special. Boleh buat dengan sendiri sahaja. Okey. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Dr. Teo atas ceramah yang sangat bermanfaat dan very informative talk Dr. Teo. Jadi saya rasa kita ada banyak soalan bukan saja di platform Zoom ni. And for your information, Dr. Teo, actually your talk just now was actually being live streamed on Facebook as well. So kita pun ada beberapa soalan daripada penonton-penonton kita di Facebook, and probably maybe it's good that nanti sekejap I bacakan soalan-soalan tu yang membara. Boleh. Sorry, I terkeluar tadi from my apa tu? Ya. Okay. Okay, now let me see. Jadi kepada para peserta, teruskan menaip soalan-soalannya di ruangan chat tu untuk Dr. Teo. Jadi di sini soalan yang pertama daripada peserta ataupun penonton kita di Facebook. Pada pendapat doktor, patutkah atau tidak anak-anak kita untuk ambil suntikan HPV di sekolah? Silakan Dr. Teo. Ya, sangat patut. Yang HPV vaksin ni yang dibagi di sekolah untuk murid-murid sekolah semasa umur 13 tahun tu memang patut diambil. Sebab dia boleh mengelakkan ataupun menguatkan sistem imunisasi badan kita supaya apabila jangkitan HPV berlaku, badan kita boleh menghapuskan virus HPV itu. Jadi, dia boleh mengurangkan risiko dapat kanser pangkar rahim juga. Jadi memang sangat patut, dan vaksin ni hanya perlu diambil sekali sahaja dalam seumur hidup. Okey. Dan di beberapa negara lain seperti Australia ataupun di UK, di mana program imunisasi telah bermula lebih awal di Malaysia, kita telah nampak satu trend yang di mana kanser pangkar rahim ataupun pra-kanser telah mengurang secara mendadak di kalangan wanita di sana. Sebab itu disebabkan oleh vaksin HPV. Dan memang patut HPV ini diambil lah. Terima kasih Dr. Teo. Soalan seterusnya, apakah perbezaan pap smear dan HPV DNA dan perlukah dibuat kedua-dua ujian? Okey. Yang saya cakap tadi, pap smear dia merupakan satu test yang sangat lama. So sekarang kita telah beralih ke ujian HPV. So sekiranya sudah buat ujian HPV dan HPV tidak dikesan, tidak perlu buat pap smear sudah. Okey, bermaksud kalau HPV ini tidak dikesan dalam masa yang 5 ataupun 10 tahun, tidak perlu buat pap smear sudah. Apa yang perlu buat ialah ulangi lagi HPV test ni selepas 5 ataupun 10 tahun. Itu sahaja. Pap smear tidak perlu buat sudah. Sebab test HPV lebih sensitif berbanding dengan ujian pap smear. Okey, terima kasih. Dan soalan seterusnya, sekiranya saya sudah terdedah kepada virus HPV, adakah sesuai untuk vaksin HPV diambil selepas itu? Okey. So vaksin HPV ni yang paling bagus kalau kita bagi sebelum kita terdedah kepada kuman ataupun virus HPV. Tetapi walaupun
misalnya selepas kahwin ataupun selepas terdedah kepada virus HPV ini pun boleh dapat vaksin ini juga sehingga umur 45 tahun. Walaupun keberkesanan dia ataupun efikasi vaksin itu tidak sebagus sekiranya kita bagi masa 13 tahun, tetapi dia mempunyai sedikit protection juga. So pun sekiranya boleh mampu membeli ataupun mampu ambil vaksin tu, saya mengesyorkan kita ambil sahaja vaksin tu. Seterusnya, di manakah HPV vaksin boleh diambil? Mungkin tadi maklumat ketinggalan sedikit. Peserta tak nampak kot. Okey, tak apa. So, vaksin untuk budak-budak sekolah umur 13 tahun boleh diambil di sekolah sebab dia merupakan satu vaksin di program imunisasi kebangsaan. Tetapi untuk wanita-wanita yang lain, sekiranya berminat untuk dapat vaksin ini hanya boleh didapati di hospital swasta ataupun klinik swasta sahaja. Buat masa sekarang, klinik ataupun hospital KKM belum lagi bagi mempunyai vaksin ni. Roughly, Dr. Teo, I think some of the participants would like to know what's the cost juga untuk vaccination itu. Alright. So untuk jenis vaksin yang protect yang protect against 9 jenis HPV itu, cost dia perlu 3 dos, okey? Dan satu dos lebih kurang 450 sehingga 500. So lebih kurang kalau 3 dos tu 1,500 lah. Lebih kurang lah. Dia terpulang kepada klinik ataupun hospital swasta tu. Terima kasih. Sekiranya kita didapati ada HPV risiko tinggi 16, apakah rawatan yang seterusnya, doktor? Okey, jangan panik yang pertama, jangan panik. Okey, kalau sekiranya ada HPV berisiko tinggi nombor 16, tidak bermaksud ada kanser. So, kamu akan dirujuk ke hospital di mana kita doktor ginekologi akan buat prosedur kolposkopi. Okey, kita akan tengok pangkar rahim di bawah mikroskop ataupun kolposkop di mana kalau sekiranya terdapat tempat-tempat ataupun sel yang tidak sihat tu, kita akan buang. Yang prosedur tu sangat senang dan tidak lama langsung. Okey? Dan soalan seterusnya, doktor, should the boys be given HPV vaccination too? In my opinion, yes. Kalau parents tu boleh, they can afford. Okay, if the parents can afford, you can give the boys as well. Sebab di negara seperti Australia, budak-budak lelaki pun dibagi juga yang virus vaksin HPV ini. Sebab HPV ini selain daripada menyebabkan kanser pangkar rahim, dia boleh juga mengurangkan risiko dapat kanser leher di lelaki ataupun kanser anal genital. Tetapi risiko yang tu sangat rendah. Tetapi sekiranya parents tu boleh mampu membeli vaksin tu, boleh dibagi kepada budak-budak lelaki juga. And the age tu sama juga, Dr. Teo? Yes, sama juga. So starting from about 13 lah? Yes, before they are exposed before exposed to the HPV. Terima kasih, Dr. Teo. Seterusnya, selepas buat HPV DNA, berapa tempoh disarankan? I think Dr. Teo dah jawab tadi, tapi mungkin ada ketinggalan. Berapa tempoh disarankan untuk buat pemeriksaan semula? Okey, 5 sehingga 10 tahun. Sekiranya dan umur untuk buat saringan pangkar rahim ni adalah daripada 30 tahun sehingga 65 tahun, setiap 5 sehingga 10 tahun. Di antara 5 tahun tu tidak perlu buat pap smear, tidak perlu buat apa-apa, hanya buat repeat ulang lagi HPV PCR ni selepas 5 tahun. Okey. Dan seterusnya ni ada lagi satu cakap. Jika ada masalah keputihan, kegatalan atau berbau pada vagina, apakah ujian yang lebih sesuai, pap smear atau HPV? Okey. Jangkitan virus HPV kebanyakan masa tidak ada simptom. Okey, dia tiada gejala. So So
So sekiranya ada keputihan ataupun kegatalan, jumpa doktor. Okay, mungkin dia bukan disebabkan oleh HPV dan doktor akan cek dan tentukanlah apa tes yang lebih sesuai. Tetapi virus HPV tidak menunjukkan apa-apa gejala ataupun simptom. Dan seterusnya, berapakah kos untuk buat HPV test ni, Dr. Teo? Saya berharap tes HPV ni akan percuma lah. Tahun depan. We all hope like so. We all hope. Tetapi dekat kalau buat masa sekarang, tidak, kalau dekat LPPKN, Klinik Nur Sejahtera, dia percuma. Percuma di LPPKN, di Klinik Nur Sejahtera. Mammogram dengan HPV DNA ni dia dibagi secara percuma. Ya. Tapi kalau yang di klinik-klinik yang lain yang kita sebutkan tadi tu, kalau perlu bayar, how much, Dr. Teo? Usually, roughly, I think about 150, 200. Okay. Or maybe higher. Depends on the clinic. Ada juga yang interested to know about the ujian kendiri. So maksudnya untuk buat ujian kendiri tu, bagaimanakah wanita boleh dapatkan test kit, the kit for ujian kendiri tu? Di mana? Okay. Alright. So ujian kendiri tu buat masa sekarang di kita ada buat. UKM saya rasa ada juga. Tapi buat masa sekarang yang kita buat yang memang jenis yang kendiri sahajalah. Dan di sesetengah klinik kesihatan di sekitar Klang Valley ni pun ada buat juga. Dan yang bajet yang di-announce semasa bajet yang 2023 tu, yang Menteri Kewangan announce tu, ialah saya harap mereka buat bajet yang dibagikan ialah untuk buat test kendiri itulah di seluruh klinik kesihatan di Malaysia. Maksudnya pesakit, bukan pesakit lah, maksudnya wanita perlu pergi katakan ke dan nyatakan hasrat untuk buat ujian kendiri HPV, betul? Betul? Yes. Yang tes yang dibuat di LTPKN pun yang dibuat sendiri juga. Oh, okey. Alright. Yeah. Dan seterusnya ni ada lagi satu soalan. Adakah vaksinasi HPV berkesan untuk pesakit yang telah menghidap kanser cervix? Kalau sekiranya sudah menghidap kanser cervix, vaksin tidak perlu sudah. So sebab kanser cervix tu 99% adalah disebabkan oleh virus HPV ini. So kalau sekiranya sudah dapat menghidap kanser cervix, actually tidak perlu dapat vaksin ini sudahlah. Okay. Terima kasih Dr. Teo. Mungkin sekejap saya tengok lagi kalau ada soalan yang saya okey. Posisi mencangkung pun boleh ambil HPV ke doktor, atau hanya posisi meletakkan satu kaki atas kerusi sahaja yang sesuai untuk ambil sampel HPV? Itu yang sangat penting. Okey. Di mana apa-apa jenis posisi sahaja yang wanita tu rasa selesa, mencangkung ke ataupun angkat kaki sebelah ke, boleh buat. Yang di mana-mana posisi sahaja yang rasa selesa. Dia tidak semestinya satu posisi sahajalah. Yang penting masukkan swab ni ke dalam faraj. Bukan semua, tapi separuh sahaja. Dan putar 10 kali. Macam kita buat korek telinga lah, sama sahaja. Dia sangat lembut. Terima kasih Dr. Teo. Saya rasa buat masa ni dah tak ada lagi soalan. Jadi bolehlah yang saya dapat saya simpulkan, kanser pangkal rahim ni adalah salah satu daripada kanser yang sangat lazim di kalangan wanita, dan seperti yang Dr. Teo katakan tadi, terutama mereka yang di kalangan 15 hingga 44 tahun. Dan seperti juga Dr. Teo katakan, ini adalah waktunya di mana wanita adalah di tahap keriernya yang memuncak, dan yang mana yang lebih muda pada ketika itu adalah saat dan ketika dia cuba membina keriernya dan juga membina keluarga.
Jadi seboleh-bolehnya kita memang kita mesti nak elakkan ataupun nak kurangkan risiko untuk mendapat penyakit kanser cervix. Dan setelah kita mendengar ceramah yang sangat bermanfaat daripada Dr. Teo, sekarang kita pun dah bertambah ilmu, kita pun dah tahu bagaimana, apakah langkah-langkah yang boleh kita ambil untuk kita mengurangkan risiko kita untuk mendapat kanser pangkal rahim. Dan selain daripada itu, take home message ialah HPV ini adalah bukan penyakit kelamin. Takut pula nanti kan kalau ada HPV detected, nanti ada pula suami isteri bertelagah sebab saya salah, awak salah macam tu. Jadi bukan. Dr. Teo dah terangkan tadi, ia bukan penyakit kelamin dan jangkitan inilah jadi ujian. Dan lagi sekali saya tekankan, ujian HPV sangat-sangat membantu dalam mengurangkan risiko pangkal rahim, dan dia sangat sensitif untuk dia sangat sensitif untuk detect kuman HPV. Dan selain daripada itu, ada, dan kita juga ada juga vaccination ya untuk against HPV infection ni. Jadi selain daripada kita uji diri kita, kita pun kita uji untuk elakkan kanser pangkal rahim. At the same time, kita boleh ambil vaccination untuk elakkan daripada jangkitan HPV. Jadi kita ambil langkah berganda lah. Okay, jadi kita pun dah tiba ke akhir webinar kita pada kali ini. Kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Teo yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada hari ini. It's very informative, Dr. Teo. Thank you so much, and hopefully kita boleh berkolaborasi lagi in future in different platforms and things like that. Sebelum kita lupa juga, pada semua peserta, mohon nilah isikan Google Form kehadiran untuk sijil penyertaan webinar kesihatan kita pada kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta yang hadir. Saya harap banyak manfaat yang kita perolehi pada hari ini. Dan jangan lupa pada Khamis terakhir bulan hadapan kita akan ada webinar webinar umum kesihatan siri yang seterusnya seperti selalu. Okey, terima kasih dan jumpa lagi. Thank you. Bye-bye. Bye.